diplomasi dan kita buat press statement menolak Mahathir dan mundur dari politik supaya tidak ada lagi satu manusia. Baru ini selama 22 bulan rakyat bagi peluang kepada kita untuk mereformasi, untuk membetulkan segala-galanya yang bincang, tapi saya kecewa. Terlepas itu saja selama 22 bulan. Kenapa? Kerana ialah keadaan sekarang ini daripada UMNO, teknokrat, daripada PKR yang lari-lari semua ni, yang lompat ni, dia mana pergi sana. Dan lepas kita panggil dia penunggang utama. Tiga orang ini satu daripada pemimpin yang saya rasa lebih baik dari Abraham Lincoln. Dia sanggup dipenjara 20 tahun kerana fitnah saja. 22 tahun dipenjara cuma kita bayar. Ya, dan akhir sekali kita bikin election 14. Dia sanggup gadai ke rumah dia untuk mengelakkan dia menerima rasuah dia berpemimpin. Ini saya rasa inilah yang idola yang terbaik yang patut kita. Saya di sini nak mensyurkan satu cadangan. Kita 16 bulan ini menyambut Hari Indonesia. Why not tubuhkan satu sekretariat, mengumpulkan semua gerakan-gerakan reformasi dan kita buat press statement menolak Mahathir dan mundur dari politik supaya tidak ada lagi satu manusia yang mengacau bilaukan negara kita. Dari segi rakyat pun kata Biru jadi kan, kita menolak sekeras-keras yang Mahathir dan mundur dari politik. Itu je. Okey. Okey, sila. Saya ni umur pun dah 67 tahun. Ya. Saya berlatih dalam politik daripada sebelum merdeka sampai sekarang. Setelah 60 tahun, baru-baru ini selama 22 bulan rakyat bagi peluang kepada kita untuk mereformasi, untuk membetulkan segala-galanya yang bincang, tapi saya kecewa. Terlepas itu saja selama 22 bulan. Kenapa? Kerana ialah keadaan sekarang ini daripada UMNO, teknokrat, daripada PKR yang lari-lari semua ni, yang lompat ni, dia mana pergi sana. Dan lepas kita panggil dia penunggang utama. 3 kombinasi sekarang dalam kerajaan itu bagaimana doktor kata tadi, tak ada manifesto, tak ada anggaran dia orang masih mencurigai. Yang paling kita perhati sekali, yang saya perhati, rupa-rupanya dalam manifesto kita nak ayat kleptokrat ni, nak melawan kleptokrat ni, nak menyangun khazanah negara untuk kepentingan diri, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk kroni. Rupa-rupanya dalam PKR pun ada kleptokrat. Rosak reformasi. Jelas betul kan gagal. UMNO dah memang darah daging memang kleptokrat. Kalau masuk politik itu bukan cerita untuk kepentingan negara, untuk rakyat. Masing-masing untuk itulah diri sendiri, keluarga dan kroni. Itu yang saya buat. Yang pas pula kita ingat pun tak ada kleptokrat. Dapat 400 juta tu beli Mercedes. Tak peduli. Itu saya kata, selama air 4 hari, tak ada air 4 hari daripada 365 hari. Di Kelantan bertahun-tahun. Kejap buka Nescafe, kejap buka teh tarik, kejap bukan, langsung tak selesai. Jadi itu yang saya tengok kali. Macam tak ada satu leader. Orang Melayu ni nampak je macam ada masa depan. Tak ada hala tuju. Kerana pemimpin-pemimpinnya ialah kekayaan berlega di kalangan orang-orang yang bangsa bangsawan yang tertentu saja. Sebenarnya orang Melayu ni intelligent. Ya, saya belajar di luar negeri. Brilliant, straight A. Bila dia orang balik, dia orang tengok pemimpin-pemimpin semua bengong-bengong benda ni. Wajah apa kata apa? Risau yang intelligent. Mana kawan saya kerja di Dubai, di US, dia apa semua. Tak lalu lah. Benda-benda bodoh bukan ikut. Itu yang kita tak nak. Berapa banyak Nobel Prize kan? Ada baru dia Nobel Prize from Malaysia.
From Cambridge University. Doktor ni semua tak nak balik. Dia tengok ada sistem macam ni. Company ikut aku bodoh use follow me. Walaupun bodoh macam mana ini jadi kan. Jadi itu masalah. Tak ada pemimpin yang nak fikir pasal rakyat, nak memajukan negara bagi orang Melayu. Pemimpin Melayu ni tak ada masa nak menunjukkan jalan yang betul. Bagi tahu saya mana pemimpin jalan yang betul. Tak ada. Itu saya cakap, kalau boleh tak tahulah bila nak ada pemimpin Melayu ni yang macam Abraham Lincoln, yang macam Gandhi, yang macam tu Presiden Uruguay yang miskin tu. Dia mungkin tahu untuk rakyat. Baik-baik duduk kebun, lah sekali. Tak ada. Semua fikir. Tak tahu lah. Terus tu lagi. Okey lah, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruja juga. Tadi bagus, saya setuju. Cuma ending tak ada lagi. Sekarang macam ni, saya Tuan Izam dia dah beritahu tentang ahli dalam saya berlapan umum. Jadi kita nak satu reformasi yang parti menjurus pada parti sebenarnya. Kalau kita jauh umum, UMNO masuk, PAS masuk, ini takkan jadi satu perjuangan. Kalau kita tengok Datuk Seri Ibrahim, perjuangan dia inilah leader dan inilah sepatutnya menjadi apa ni? Menjadi bayangan, idola kita. Advan, idola ini satu pemimpin yang saya rasa lebih baik dari Abraham Lincoln. Dia sanggup dipenjara 20 tahun kerana fitnah saja. 22 tahun dipenjara, cuma kita bayar. Ya? Dan terakhir sekali kita tengok edition 14, dia sanggup gadaikan rumah dia untuk mengelakkan daripada menerima rasuah daripada pemimpin. Ini saya rasa inilah yang idola yang terbaik yang patut pihak kita reformasi highlight apa ini kepada terutama kepada generasi muda. Generasi tua biarlah, generasi muda ni kerana apa open minded, keterbukaan mereka menerima apa-apa maklumat. Satu lagi saya nak beritahu Profesor tadi, saya nak tanya juga kan tentang apa laporan SPRM dia kata tu kan. Kata kalau Menteri Besar dan Beja membeli contohnya kereta Lexus kan. Saya kata itu boleh dibawa kepada SPRM. Sekiranya pihak UMNO kata kami dah report SPRM, mana bukti? Ini kita penting yang buat Dewan supaya rakyat sedar. Ini penting. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, kita minta Profesor jawab dan mungkin Dr. Aziz. Okay. Terima kasih. Hebat-hebat orang Tambun ni soalan. Memang Tambun ni hebat kan. Tanya soalan tu. Saya mula daripada bawah lah tentang Anwar terbaik. Ya, saya setuju. Sebab tu saya, saudara tahu saya ada perbezaan dengan Tun Sri Anwar dari pasal Azmin lah. Tetapi saat ini saya bersama beliau gerak juga, memang tentunya bersama beliau kerana kita merasakan beliau sosok terbaik untuk lakukan reform dan dia teruji khususnya dari sudut untuk mempertahankan politik baru yang keluar daripada kepompong perkauman. Serangan terhadap dia kuat. Anwar ni pemimpin daripada awal, pemimpin ABIN, pemimpin Persatuan Bahasa Melayu, Muslim Melayu. Rekod sejarah perjuangan Melayu ni hebat. Circle dia, network dia itu besar. Di Indonesia saya selalu sama beliau meluas. Tetapi dia sanggup mengambil keputusan untuk beranjak paradigma kepada mempertahankan politik multiracial. Dan ini saya rasa perlu disokong sebab seperti yang saya sebutkan tadi, ini masalahnya. Dan kita kena berani untuk berganjak. Jadi sebab tu saya setuju sosok terbaik untuk lakukan reform di Malaysia Anwar Ibrahim, dan kita memang secara rasmi menyatakan Gerak 98 mendukung beliau sebagai calon Perdana Menteri. Soalan ketiga tentang kleptokrat dalam PKR, ini masalah juga. Kita tak firm, kita biarkan
Azmin ni saya 13 tahun dulu saya dah keluar lah parti kan, pasal perangai ni. Tetapi PKR tolerate. Banyak image yang dia tunjukkan itu mempamerkan ciri-ciri yang anti reform. Macam disebut tadi Koran bermewah-mewah, ini disebut oleh Ibn Khaldun. Saya dah sebut banyak kali. Ibn Khaldun dah sebut dah antara ciri jatuhnya tamadun bila pemimpin itu bekerja-kejar dengan kemewahan. Ini Ibn Khaldun semua kan, 700-800 tahun yang lalu. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmizi jelas katakan cabaran bagi umatku adalah harta. Setiap umat ada cabarannya. Cabaran bagi umatku harta. Ini hadis Rasulullah SAW, ini riwayat Tirmizi. Tapi hadis ni jaranglah dengar. Teori Ibn Khaldun ni jarang lah, sebab kena batang hidung pemimpin. Yang satu hal lah. Tapi dalam PKR itu sendiri kita biarkan dan kita membayar harga yang mahal. PKR hari ini membayar harga yang mahal kerana kita tidak firm, tidak tegas dengan elemen-elemen anti reform. Sebab itu saya dan kawan-kawan tubuhkan gerak ni. Saya sebenarnya gerak ni daripada orang lama. Saya ini diminta untuk ketuai saja, tapi semangatnya itu, semangat ni kita tak boleh kompromi lagi dah. Kita kena tegas dah. Tak boleh lagi dah kita biarkan. Jadi kita kena jadi satu kelompok yang keras untuk mempertahankan reform dan juga menegur pemimpin, mengingatkan pemimpin untuk tidak kompromi lagi dengan persoalan-persoalan anti reform. Sebab harga yang kita bayar tadi. Yang soalan kedua tentang undur Mahathir, itu hak dia. Dia nak masuk parti mana, dia nak parti mana, dia tak boleh alang kan. Jadi kalau kita kata dia berhenti, itu hak saya pun Perdana Menteri, saya pun rakyat Malaysia kan. 2 hari lepas, 3 hari lepas dia cakap lah, anak saya pun rakyat Malaysia, hak dia lah nak jadi presiden ke apa. Jadi kalau kita suruh diundur, dia kata hak dia lah kan. Tetapi Mahathir itu yang penting kita, sikap kita, ketegasan pemimpin-pemimpin kita terhadap beliau. Kita kena letakkan reformasi itu di atas. Semangat reform itu, prinsip reform itu mesti di atas, dan kita tak boleh kompromi. Kalau ada orang macam Mahathir ini yang jelas terang-terang mempamerkan ciri-ciri anti reform, seperti yang saya sebut tadi, mau kembali memperkukuhkan perkawaman dan sebagainya. Jadi tentang soalan pertama tentang gagasan gerak, begitulah dia. Kita memang mau keras tentang reform. Kita dan ia bukan senang, arusnya besar. Orang Melayu masih lagi terikat dengan persoalan perkawaman ini. Momokkan tentang DAP, tentang orang Cina ni masih kuat. Masih kalangan orang educated Melayu tu saya dapat. Kawan saya sendiri pun masih menghantui mereka. This is a problem. This is a big problem. Kalau kita tak selesaikan ni, tak boleh dah. Jadi tapi kita tak boleh mengalah. So saya dan kawan-kawan gerak, kita akan bergerak untuk membawa gagasan ini. We have to convince them, walaupun letih lah pasal dah banyak kali dah, dah banyak pemimpin dah banyak duit dah, berbilion dah habis dah, tak faham lagi bosku lagi tolak tepi lagi, main lagi isu kaum, main lagi isu Cina jadi, tapi inilah perjuangan. Jadi kita akan terus, inilah gagasan kita, gagasan kita untuk mempertahankan semangat reform yang sebenar. Akhir sekali tentang keahlian, parti belum buat keputusan, prosesnya mungkin panjang sikit. Adalah proses-prosesnya, dan saya rasa ada waktu-waktu tertentu yang mereka akan buat keputusan. Bagi saya itu sikap parti, keputusan parti. Saya pun tak mau campur. Saya dah buat apa yang teman-teman gerak dan kawan reformis, saya itu sebenarnya terdorong. Saya sebenarnya tidak berminat untuk sertai mana-mana parti. Saya kembali pun untuk bantu Dr. Aziz dan saksi masa itu. Awal-awal dulu saya masa itu tak ada parti, dan saya senang. Itu saya hanya mau bantu atas semangat kawan-kawan, atas kejujuran kawan-kawan dalam reform dari 98-99 yang minta saya untuk bersama-sama. Mereka marah, tapi mereka perlukan ada seseorang yang lebih lantang ke depan. Jadi saya pulang hanya untuk mempertahankan reformasi yang diserang oleh Mahathir pada masa itu, masa dia Perdana Menteri. Dan selepas itu serangan Sheraton pula lah. Jadi sebab itu saya tubuhkan gerak, sebab serangan Sheraton itu kuat. Dia buat NGO tu, dia buat NGO ini, jadi dia tarik
orang lama dalam parti sebenarnya, jadi saya tubuhkan gerak. Jadi itu saja semangat saya, dan itu saya boleh lakukan tanpa saya jadi ahli PKR. Sebab atas gagasan reform itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi disebabkan oleh desakan kawan, sebab tidak mau ada spekulasi yang negatif, kan, yang tidak lagi masuk. Jadi saya isi borang. Sebab kita nak bergerak ke depan, kita nak buat kerja lebih besar. Jadi saya tak mau ada isu-isu remeh-remeh pasal keahlian ni, kan, menghambat pergerakan. Jadi saya masuk itu, dan saya dah jalankan tugas saya. Sekarang ni terserah pada pimpinan. Tapi apa pun kita jalan terus. Sebab setakat ni selagi satu, kedua, setakat ni parti tak pernah buat kenyataan yang gerak ni parti haram, NGO haram. Dia ada NGO haram bagi PKR. Sebelum PKR pernah buat kenyataan ini penggerak komuniti lah, pemuda negara, kan. Ini semua tak boleh. Tapi tak ada gerak 98. Jadi bagi saya, kan, itu satu endorsement, dan memang kita perjuangkan idealism yang sama dengan parti, dan kita fokus untuk bina itu. Dan saya senang cukup dengan apa yang saya lakukan sekarang, dan dapat main sedikit peranan untuk bantu proses reform dalam negara ini. Terima kasih. Ada soalan yang saya nak jawab. Apa tu? Keperanan gerak dalam bawa isu rasuah ni memberi impak yang besar pada rakyat. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh gerak? Itu saya jawab tadi lah. Kita firm, kita keras, kan, kita jadi golongan yang itu, kan, anjakkan politik perkauman berdepan dengan kelompok-kelompok ini. Ya, maksud saya rasa bahawa apa yang dimainkan oleh rakan-rakan, termasuk Saudara Ezam, sangat penting. Sebab kita perlu satu front, satu platform yang non-partisan, yang boleh menggabungkan pimpinan dan aktivis pada semua parti. Sebab saya rasa walaupun parti politik itu penting untuk mendapatkan kuasa, tetapi saya fikir kenyataannya juga ialah bahawa parti politik boleh menjadi penghalang kepada orang-orang yang idealistik, yang tidak mahu terikat ataupun yang tidak mahu terlibat dengan politik yang keterlaluan dalam parti. Dan ini satu perkara yang saya fikir menyebabkan rakan-rakan seperti Saudara Ezam terpelanting. Sebab masalah politik dalam parti terlalu kuat, klik ataupun camp ataupun warlordism ini sangat penting dan sangat kuat, dan dia menyebabkan kadang-kadang resources kita, masa kita, duit kita habis nak beli undi lah, nak kumpulkan orang, employ something dan sebagainya. Jadi kita harus sedar bahawa dalam proses demokrasi, benda ni kita tak boleh nak tolak, ataupun kita memang terpaksa hidup dengan dia. Sebab tu saya ingin menyinggung apa yang Saudara Amir sebutkan tadi. Kita tak boleh minta Dr. Mahathir berhenti. Tak boleh. Yang nampak tak cerdik ni kita. Maknanya kalau dia ada penyokong, kita nak buat macam mana? Bukan? Tak boleh. I mean, I have to say that saya tersilap begitu, terlepas cakap ada sikit tentang dia. Maknanya kita tak boleh. Kalau kita mengharapkan, kalau minta orang, minta kerajaan bersikap terbuka dan transparan dan sebagainya, kita harus juga mempamerkan sikap yang sama. Jadi kalau kita minta Dr. Mahathir berhenti, halau dia, kita yang tak betul. Maknanya you got to sell your stuff, you got to sell your market your product properly, and then jual, lawan dengan dia. Kita tak boleh nak satu kerja pula pergi lawan dia. Ini satu yang tak demokratik. Saya tak boleh setuju. Sebab kita nak berjuang secara open, secara terbuka, secara adil. Ini yang kita nak perjuangkan. Sebab itu kadang-kadang ada kawan-kawan yang mengatakan, kenapa kau bagi ruang kepada Pokok UMNO ni? Diorang ni bukan, pada saya itu prinsip kita. Bila kita memerintah, kita nak daulatkan, kita nak martabatkan pejabat ketua pembangkang sebagai contoh, peranan pembangkang, dan kita tak mahu jadi UMNO. Sebab ada kawan-kawan yang jumpa saya, belum masanya lagi, dia ni penyangak, dia ni. Ya, itu soal lain, tetapi kita prinsip kita. Ya, sama juga seperti kita menolak rasuah, being transparent dan sebagainya. Jadi sebab itu kita harus tegas dalam prinsip kita, dan kadang-kadang memang ada kawan-kawan yang tak setuju, tetapi tak buat macam mana. Bukan? Itu proses demokrasi. Sebab itu saya juga ingin nak mengatakan bahawa jangan ada rasa kecewa. Pejuang, bukan pejuang parti, pejuang tu. Jangan kecewa sebab
Ini satu perkara yang kita harus terima. Berjaya atau tidak itu Allah Ta'ala punya kerja. Dan saya kadang-kadang berasa pelik, kenapa kita sebagai orang Islam tak boleh mempamerkan daya tahan dan konsistensi seperti orang sosialis, aktivis sosialis sebagai contoh kan. Mereka lebih konsisten, mereka lebih tabah, mereka lebih cekal. Dan kita ni nampak menang nak sikit, nampak projek semua dah cair dah. Ini masalah kita. Sebab itu bila sebut soal pimpinan, pemimpin, kita tak ada pemimpin, saya rasa itu bukan isu besar. Ya. Dan kita harus tidak lupa bahawa we deserve the leaders we get. Maknanya kalau kita tak ada pemimpin, mana itulah kita memang teruk. Orang Melayu kata, kenapa pimpinan kita teruk? Memang itulah orang Melayu. Bukan? Kalau saya with the respect lah, dalam masyarakat Malaysia, mana dia ataupun apa di masyarakat yang paling kelekabut, yang paling haru, yang paling tak erti? Sorry to say, orang kita. Bila masa DAP jadi Perdana Menteri? Bila masa DAP jadi Menteri Besar? Tak pernah pun. Bila masa yang dia jual tanah Melayu, yang jual tanah Melayu siapa? Kenapa DAP jadi momok? Kenapa kita terima? Oh, tak boleh lah, DAP ni tak boleh. Apa masalah dia? Yang jual tanah Melayu siapa? Yang rogol budak Melayu siapa? Tapi orang Melayu termasuk yang berijazah, yang termasuk dulu di Calam tu, percaya? Jangan. Teruk-teruk pun Melayu juga. Ini masalah orang Melayu. Jadi orang Melayu dah. Bukan masalah tak ada pemimpin. Bukan masalah itu. Tak, orang Melayu ni gullible. Boleh dibeli. Rokok sebatang habis. Kain batik selai habis. Itu orang Melayu lah. Saya tak nak guna bahasa-bahasa yang nanti akan disebarkan. Saya dah dikata macam-macam, kata bolehkah benda kata balik lah apa semua kan. Tapi memang itu masalahnya. Masalahnya bukan DAP, bukan orang Cina, masalah orang Melayu sendiri. Kenapa mesti menyalahkan orang lain di atas kelemahan dan kekurangan kita? Daripada saya itu yang kita selesaikan soal. Saya kata tak. Kalau pemimpinnya, kalau kitanya baik, masyarakatnya tegas, pemimpin akan terpaksa ikut. Bukan? Kenapa Anwar Ibrahim sampai sekarang tak jadi Perdana Menteri? Orang Melayu sendiri yang tak boleh membezakan kaca dengan permata, bukan? Bukan masalah orang lain. Bukan? Jadi saya rasa isunya itu. Dan buatlah apa pun, nak report SPRM ke benda, kesudahannya, akhirnya kuasa itu dipegang oleh manusia. Dan kalau manusia ni tak boleh diharap, apa pun SPRM tak je cantik undang-undangnya. Okey lah. Antara yang barangkali terbaik kalau tak di dunia pun di Asia. Tetapi mengapa masih berlaku rasuah? Sebab akhirnya nanti, kesudahannya nanti, kuasa menyiasat ke, kuasa mendakwa ke perlu diletakkan di tangan seorang manusia. Kalau manusia tak boleh diharap, buatlah akta macam mana pun. Kereta baik macam mana pun, kalau pemandunya mabuk, pemandunya tak ada disiplin, dia langgar juga tak ada bayar. Ini isu dia sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang mungkin tak sedar, di UK tu, di England tu, bukannya ada perlembagaan tak ada. Satu-satu negara dalam dunia yang tak ada perlembagaan bertulis seperti Malaysia, United Kingdom lah, sampai sekarang tak ada. Tapi kenapa politik dia teratur? Kenapa tak ada orang melompat parti macam di sini? Kita sekarang sibuk nak buat undang-undang lompat parti dah. Pada saya tak guna orang di sini dia buat undang-undang macam mana pun, monyet-monyet juga, beruk-beruk juga. Kan? Jadi itu masalahnya, bukan masalah tak ada undang-undang, bukan masalah tak ada pemimpin, tak ada itu. Kita ada sebab ke? Kita ni banyak sangat bila silap, bila masalah undang-undang kena betulkan. Undang-undang dah ada dah, masalah undang-undang tu dimanipulasikan. Bukan? Kenapa si anu tak didakwa? Sebab mendakwa tu tak ada kes. Jadi isunya bukan soal tak ada kuasa, bukan soal tak ada mahkamah dan sebagainya, tapi masalah bagaimana kuasa itu digunakan. Jadi akhirnya itu jangan minta lagi. Penat dah saya kerana meluat, tak ada nilai. Ada masalah, ada isu undang-undang macam mana? Undang-undang dah ada dah. Bukan undang-undang, soal manusia itu sendiri. Berbalik pada soal Islam kan. Apa yang tak ada dalam Islam? Apa yang tak ada dalam hukum kita? Semua ada. Tapi yang paling banyak sadadah kita lah. Yang terlibat zina mahram kita lah. Yang rasuah kita lah. Yang miskin kita lah.
Ha? Kenapa ada bangsa lain yang tak beragama Islam boleh maju? Kan? Kenapa negara lain yang tidak yang bukan majoriti Muslim boleh teratur? Kenapa negara yang paling banyak corruption, yang paling banyak penindasan, yang paling banyak pencurian, negara yang ramai orang Islam? Nak kata negara Islam pun malu. Jadi bukan soal undang-undang, tuan-tuan, bukan soal peraturan, bukan soal agama. Soalnya kita tidak beragama. Agama kita cuma sembahyang, puasa, haji, umrah bukan main rajin lagi. Kahwin tak boleh menabur. Pada balik umrah menyamun lagi. Pergi umrah dengan duit samun. Saya tahu sebab memang ada orang yang saya kenal memang kaki menyamun. UMNO lah ni. Ya. Umrah bukan main lagi pada bapak dia. Apa dekat Allah Ta'ala tu makan rasuah ke? Apa kelebihan solat di Masjid Nabawi dan sebagainya? Kamu ni dengan rasuah, dengan macam-macam dapat kontrak, dapat tender, tak pernah puas, ya? Buat pula tahfiz, sekolah tahfiz, bukan mengajar lagi, merata-rata, terbakarnya lah, kes dibuat lah macam-macam. Jadi itu kadang-kadang orang bukan Islam jadi pelik. Sekolah tahfiz lebih banyak lagi. Jadi kita ni ingat Allah Ta'ala tu boleh dirasuahkan, pergi ke Mekah, pergi haji, pergi umrah, buat mahal tahfiz, tapi menyamun. Tak tahulah. Betul. Ini seperti saya Islam tadi, hadis-hadis yang berhubung dengan soal accountability, soal ya, anti rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar, kan? Kenapa tak dihuraikan? Kenapa tak disyarahkan? Ini kadang-kadang orang yang mengajar takmir pun sama, orang yang bergebut nak jadi kan salah bersih kan? Yang para perdana, wah, bukan main lagi orang lain kan? Jadi agama sudah dijual seolah-olahnya, kan? Cakap tu bukan sedap, ceramah yang lepas tu, kan? Tu yang orang kata balik kuliah subuh, lori ikan terbalik pakat berebut balik rumah. Jadi Islam kita Islam yang ritualistik, bukan Islam yang masyarakat boleh rasa. Ni yang macam Islam bincu, Islam nampak hebat tu, tapi tak ada apa. Masyarakat tak nampak. Dan kita bersedih, kita teringat apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Abduh, kan? The Grand Mufti of Egypt. Balik daripada Paris, ya, daripada Perancis, dia kata Islam ada di sana, orang Islam tak ada. Balik ke Mesir, orang Islam ada di sini tapi Islam tak ada. Dan seorang kawan saya, dia bawa mak dia pergi umrah di Saudi, tak? Daripada Kuala Lumpur, dilayan dengan kasar di Riyadh, tapi sampai di London dilayan dengan baik, dibagi apa wheelchair dan sebagainya. Mak dia yang uzur. Jadi itulah Islam kita sekarang ni. Sebab tu orang bukan Islam di Malaysia ni, dia rasa tengok, dia tak nampak apa yang baik tentang Islam itu. Betul tak? Parti yang bernama bukan Islam pun dah teruk, kan? Kesian, sedih. Nasib baik almarhum Tunku dah tak ada. Jadi inilah sebenarnya cabaran kita sebenarnya. Kita substan tak ada, banyak retorik, banyak slogan. Jadi itu, terima kasih. Terima kasih banyak